له Terus minggu إلى kan Mak? قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tak bertanya khabar sebab saya nampak semuanya sihat-sihat. Alhamdulillah. Walaupun di luar tak sihat, dalam tak sihat, saya doakan mudah-mudahan Allah beri kesihatan fizikal. Ustaz, doakan dua orang tu masih serius juga lagi lah. Ya. Noshimah dengan Siti Hawa. Siti Hawa, Puan Siti Hawa. Ya. Puan Siti Hawa dah kurus dah. Oh, Dah kurus. baik, insya-Allah. Ya. Nangis terima kasih. Baik, insya-Allah malam ni kita menyambung perbincangan kita dalam bahasa Arab Al-Quran. Pada minggu lepas kita telah mengambil tanda tambahan untuk isim. Tanda tambahan untuk isim. Iaitu tanda asas dia adalah ada 5. Tanda asas ada 5. Maka lepas pada 5 tu kita tambah lagi ada 2. Ada 2 lagi tambahan isim untuk memudahkan kita lagi nak mengenal isim. Dan 2 tanda tambahan ini adalah tanda yang saya boleh katakan antara yang terpenting untuk kita beri perhatian. Kerana sangat banyak kita akan jumpa dalam Al-Quran kan. Saya rasa latihan ataupun homework yang minggu ni saya rasa yang paling mudah saya rasa. Sebab nak cari ya nun baris atas, 2 kat belakang tu memang berlambat lah. Sangat berlambat. Baik. Cuma kita nak melihat kembali pada tanda tambahan itu, mungkin ada 1-2 perkara yang kita nak kena ingat kembali, nak kena point out kan kembali. Iaitu yang pertama ialah tanda tambahan ialah ya nun berbaris atas di akhir perkataan. Simple je. Ya nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik. Poin yang kita kena ingat selain daripada tanda dia ialah perkataan tu mesti 5 huruf dan ke atas. Dia mesti 5 huruf dan ke atas. Kenapa? Kerana secara asasnya binaan perkataan ataupun root word dalam bahasa Arab itu minimum ada 3 huruf. Maka tambah dengan 2 jadilah 5. Kenapa kita highlight? Kerana ada nanti kita jumpa dalam Quran perkataan ya nun berbaris atas di akhir tetapi dia bukan termasuk daripada isim. Bukan termasuk daripada isim. Contohnya seperti yang telah kita sebutkan iaitu perkataan apa? Perkataan baina. Perkataan baina. Kan ya nun berbaris atas di akhir perkataan kan sama, tanda dia sama. Tapi dia tak cukup 5 huruf. Hanya ada 1 sahaja. Kan? Begitu juga kalau kita lihat dalam Al-Quran perkataan sinina. Kan sinina. Ya nun berbaris atas di akhir perkataan betul kan kalau kita potong kat situ betul. Tapi kat depan dia ada berapa huruf? Ada 1 2. Ada 1 2. Ada 2 huruf sahaja. Campur dengan ya nun 3 4. Hanya ada 4 huruf secara total. Maka dia kurang daripada 5. Maka bila kurang daripada 5 kita tak terima. Kita ambil minimum 5 huruf dan ke atas. Kalau kita kira tu dah 5 huruf, kita ambil lah. Kita tak payah kira lah alif kecil ke, sabdu ke, kita tak payah kira. Cukup je 5 huruf, jalan. Baik, maka ini pada bahagian catatan penting, ini adalah perkara yang kita kena beri perhatian dalam kita nak mencari tanda ya nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik. Ini tanda tambahan yang pertama. Tanda tambahan yang kedua
Tanda tambahan yang kedua yang kita nak ambil pada malam ini ialah waw nun. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Tapi dia ada tambahan belakangnya, di awalnya bukan ya atau ta. Macam tadi, ya nun berbaris atas di akhir perkataan. Sampai situ je tanda yang pertama. Tanda yang kedua, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya atau tak. Baik. Dan dia samalah. Dia kena minimum 5 huruf. Dia mesti 5 huruf dan ke atas. Baik. Yang kita nak cari adalah waw nun berbaris atas, dia berada di akhir perkataan. Yang ni yang kita nak cari. Kita tak nak perkataan yang waw nun berbaris atas di akhir perkataan tapi kat depan dia ada huruf ya. Ataupun waw nun berbaris atas di akhir perkataan, dekat depan dia ada huruf ta. Maka kalau ada yang sebegini, yang begini kita tak terima. Yang begini juga kita tak terima. Kita terima hanya yang pertama ni sahaja. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Depan dia tak ada. Depan dia selain daripada ya ataupun tak. Depan dia bukan ya ataupun tak. Kalau depan dia ya kita tak terima. Kalau depan dia ta pun kita tidak terima. Baik, mudah, jelas? Mudah kan? Baik, kita lihat pada contoh untuk lebih kita nak memahami. Baik. Contoh, wa ulaika humul muflihuna. Perkataan al-muflihuna. Kita lihat waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Betul. Maka al-muflihun ini adalah isim. Tanda dia apa? Tanda dia waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Panjanglah yang ni, tapi saya tuliskan ini pendek je lah. Di awalnya ya ataupun bukan ya ataupun ta. Di awalnya bukan ya ataupun ta, ini adalah penting. Ini adalah sangat penting. Ia membezakan di antara isim dan juga fi'il. Dia akan membezakan. Maka sebab itu kita kena jelas waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun ta. Kalau depan dia ada ya, depan dia ada ta, maka dia berubah. Dia bukan lagi isim. Kita sedang membincangkan mengenai isim. Baik, seterusnya innama nahnu muslihun. Muslihuna. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Nun ni baris atas. Nun ni kena baris atas. Nun dia tak boleh baris bawah dan nun ni juga dia tak boleh baris depan. Dia mesti baris atas sahaja. Baris bawah kita tak terima, baris depan pun kita tidak terima. Kita hanya terima nun tu berbaris atas sahaja. Baik, muslihuna waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun tak. Maka okey, cukup semua tanda yang kita cari. Maka muslihun ini adalah isim, fi'il ataupun harf. Kita tahu dia adalah isim. Tanda dia apa? Tanda dia waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya atau tak. Baik. Seterusnya innama nahnu mustahzi'un. Sama juga waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun tak. Maka kita tahu mustahzi'un ini adalah isim. Tanda dia apa? Tanda dia waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun tak. Ini kita kena ingatlah bahagian ni. Bahagian ni penting, bahagian tanda ni. Bahagian tanda. Bahagian ni.
Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya atau ta. Ini sangat penting. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya atau ta. Ustaz tolong balik ke apa ayat ketiga tadi Ustaz. Baik. Mustahziun. 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 Mustahziuna. Kita dah melihat pada tanda dia. Pada tanda dia. Waw nun berada di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun ta. Dia sama dengan ya nun pada separuh bahagian. Ya nun tanda dia apa? Ya nun berbaris atas di akhir perkataan. Seperti itu je. Waw nun pun sama. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Cuma waw nun dia ada tambahan, di awalnya bukan ya ataupun ta. Baik, contoh seterusnya. Pada surah At-Taubah ni ayat 100. Surah At-Taubah ayat ke-100. Huruf sebelum waw tu bukan sukun lah ya. Sukun. Sebelum waw tu maksudnya Kan kita Sukun lah. belajar yang ya nun tu sebelum ya nun, sebelum huruf Memang perkataan kena ya, sukun. huruf ya tu dia kalau sukun bukan kan. Sukun. Yang ni pun apply sama kan. Sebelum waw nun dia tu bukan, maksud dia waw nun tu sebelum dia bukan sukun. Macam mana tadi? Soalannya ini. Kan ada yang kita belajar yang nun tambahan tu, ingat tak? Yang mana? Ya tu. Contoh. Ya nun tu. Syarat dia. Baik, ya nun tu. Sebelum nun tu bukan sukun Sebelum nun Sebelum nun tu sukun. Mesti sukun. tak kalau sukun tak masuk kan. Kan dulu dia punya kebiasaan didahului huruf yang berbaris atas, depan atau bawah bukan berbaris sukun kecuali jika didahului oleh an, min, fi, alai, ila. Okey. Sama tak apply? Ini tak. Ni tak apply kan? Tak apply kat ni. Tak apply dekat ya nun dan juga waw nun ni. So huruf sebelum ni boleh baris atas. Dia akan datang ada yang kalau ya ni sebenarnya dia akan baris bawah lah. Kalau waw ni sebenarnya dia akan baris depan. So dia tak apply yang dia mesti berbaris. Yang itu dia tak apply di sini. Baik, surah Taubah. Surah Taubah ayat 100 pada muka surat 203. Muka surat 203, siapa yang nak melihat pada mushaf berada pada muka surat 203. Baik, kita sedang nak melihat pada apa ni? Kita tengah cari apa sekarang ni? Cari isim. Quran Allah. Quran. Kita tengah cari isim. Quran. Baik, teruskan. Kita sedang mencari isim yang diakhiri dengan waw nun berbaris atas. Di awalnya bukan ya ataupun tak. Kita sedang melihat pada tanda tambahan untuk isim. Yang kedua iaitu waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun tak. Baik. Surah Taubah surah ke-9 ayat 100 hingga surah 203 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari. Kita berhenti setakat tu. Kita cari waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik, kita jumpa pada permulaan ini. Waw nun dia berbaris atas dan dia berada di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Baik, dia memenuhi semua tanda yang kita nak, maka kita terima. Maka kita tahu as-sabiqun ini isim fi'il ataupun harf. Dan kita tahu dia adalah isim. Tanda dia apa? Tanda dia waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun tak. Baik, tapi ni ada alif lam. Alif lam dah tanda untuk isim. Kan? Ya. Kadang satu perkataan itu dia berfungsi 1, 2, kadang ada 3 tanda pada satu perkataan. Baik. Al-awwaluna. Perkataan al-awwaluna.
waw nun Wa nun dia akhir perkataan. berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya, tengok depan pula, ada tak huruf ya ataupun ta? Tak ada. Tak ada huruf ya dan huruf ta, maka kita terima perkataan ini kerana dia memenuhi semua tanda yang kita tengah cari. Baik. Maka kita tahu al-awwalun ini isim fi'il ataupun harf. Isim. Kita tahu dia adalah isim. Tanda dia apa? Tanda dia waw nun Waw berbaris nun di atas akhir perkataan dan terus di sebelumnya awalnya ya dengan bukan ta ya tidak ada. ataupun minal muhajirina. Kan? Kita ambil sekali lah tanda yang kita dah tengok hari tu. Apa tanda kat sini? Ya nun nun di akhir baris perkataan, atas di akhir perkataan. dan sebelumnya Maka kita ini adalah isim. isim. Ini yang baru kita ambil pada minggu lepas. Baik, wallazina tabauhum bi ihsanin. Tak ada lagi waw nun. Radhiyallahu anhum wa radu an. Tak ada waw nun. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Khalidi Zalikal fawzul azim. Kalau dilihat pada khalidina ini ada kita apa ya nun berbaris atas di akhir perkataan, maka ini adalah isim. Tak apa, yang ya nun kejap lagi kita cari. Kita nak fokus pada waw nun dulu. Kita nak cek pada waw nun dulu supaya kita tak bercampur-campur nanti. Baik, kita pergi pada ayat seterusnya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Kita jumpa waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Huruf awal tu apa? Huruf pertama dia huruf mim. Bukan ya, bukan ta, settle. Maka ini perkataan ini mengikut semua tanda yang kita cari. Maka kita tahu munafiqun isim fi'il ataupun harf, isim. Dia adalah isim. Kata nama. Tanda dia apa? Tanda dia waw nun di akhir perkataan. Di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Baik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna. Baik, kita jumpa satu lagi. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya sekali tengok kat depan tu ada huruf Ya. Kalau awal dia huruf ya, kita terima tak? Tak. Kita tak terima. Maka kita tak terima perkataan ni sebab apa? Sebab di awalnya huruf ya. Ya dengan salah satu. Sama ada huruf ya atau huruf ta, kita tak terima. Yang ni dia huruf depan dia itu huruf ta, huruf ya, maka kita tidak terima. Baik. Ila azabin azim. Ila azab. Wa akhar, seterusnya ayat yang seterusnya. Saya naikkan atas sikit. Ayat 102. Wa akharuna tarafu bi dhunubihim. Kita jumpa perkataan yang ada waw nun. Waw dan nun baris atas. Yang ada waw nun Baris atas. Perkataan akharuna. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Ke awal ni apa? Awalnya ra. Ni ra tak lang. Hamzah. Boleh pakai. Dia bukan ya, bukan ta. Maka kita terima perkataan. Maka wa akharun ini adalah isim fi'il ataupun harf. Dia adalah isim. Tanda dia apa? Tanda dia waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya. I'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a. Asallahu an yatuba 'alaihim. Innallaha ghafurur rahim. Tak ada. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim
inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ada. Pergi pada ayat 104. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allaha huwa tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berhenti kat situ. Kita jumpa pada ayat 105. Perkataan yang kita jumpa pada waw nun adalah wal mu'minun. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun ta. Perkataan ni awal dia huruf apa? Huruf mim. Maka kita terima. Maka mu'minun ini adalah isim fi'il ataupun harf. Dia adalah isim. Tanda dia apa? Waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun tak. Baik. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita jumpa waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Baik, kita pergi ke depan huruf sin. Baik. Tapi ini perkataan ini kita apa? Kita hold dulu. Sebab apa? Sebab wa ini satu perkataan. Sin ini adalah satu perkataan. Perkataan ini bermula dengan huruf ta. Ta. Ni huruf pertama dia. Ni susah sikit lah kalau kita tak biasa. Kita susah nak detect. So tak apa. Kalau kita susah nak cam perkataan ini, tak apa. Apa yang kita buat? Kita hold je dulu. Kita hold dulu. Tak payah pening-pening kepala. Sa tu apa Ustaz? Sa ini bermaksud akan. Akan, okey. Sa ini bermaksud akan. Tapi sebab kalau orang boleh cam, dia boleh cam. Tapi kalau tak boleh cam, tak apa. Kita hold dulu. Ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita jumpa lagi waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya awalnya huruf apa? Huruf ta. So kalau huruf ta kita terima ataupun tidak? Kita tak terima. Kita tak terima. Kita tak terima sebab depan di huruf ta. Baik. Kita pergi pada ayat seterusnya, ayat 106. Wa akharuna. Sama dengan kita ambil tadi. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun tak. Apa huruf pertama? Huruf pertama dia adalah hamzah. Jika kita terima perkataan ini, maka kita tahu akharuna ini adalah isim fi'il ataupun harf. Dia adalah isim. Tanda dia apa? Tanda dia waw nun di akhir perkataan. Di akhir perkataan, di awal sebelumnya ya dengan ta. Murjauna. Kita jumpa lagi waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun ta. Huruf pertama dia apa? Huruf pertama dia mim. Bukan ya ataupun ta. Lain daripada itu kita terima. Maka murjauna ini adalah isim. Tanda dia apa? Waw nun berbaris atas di akhir perkataan, di awalnya bukan ya ataupun ta. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Ayah nak tanya? Yang murjuna tu, Baik. maksud dia tu ditangguhkan. Jadi Baik. tak boleh tengok pada maksud dia. Tak boleh tengok pada maksud. Jangan tengok pada terjemahan dulu. Sebab apa? Sebab terjemahan dia terjemahkan mengikut kesesuaian ayat. Cuba kalau baca daripada mula, terjemahan tu diberikan apa? Dan kaum yang lain ditangguhkan kepada keputusan. Baik, seterusnya. Ditangguhkan kepada keputusan, mungkin Allah dia mengazab mereka. Murjauna maksudnya apa? Murjauna ditangguhkan. Bukan, murjauna yang ditangguhkan tu wa'akharun. Wa'akharun ditangguhkan. Wa akharun dan orang-orang yang ditangguhkan ataupun orang yang selain daripada itu murjauna li amri, keputusan Allah. Ha? Keputusan li amri. Saya lihat dalam terjemahan saya jap.
Surah 9 ayat 106, murjauna, baik, murjauna ditangguhkan. Wa akharun, kaum yang lain, li amrillah, baik. Tak, saya punya Quran ni, dia punya maksud dan segolongan yang lain, murjau tu orang yang ditangguhkan. Ya, itu tepatlah tu. Baik terjemahan tu. Nanti Nuria pakai Quran apa? Amazing. Tak, ni. Daripada apa tu? Yang kita pergi kat Putrajaya tu. Apa nama Nasrul tempat? Quran. Terus tu. Situ. Bagus Yang terjemahan tu. terus tu yang apa tu? Alah, apa nama dia? Tak ingat dah. Yang itu tulis betul. Al-Quran tu. Bukan yang terus tu kan? Baik, maka kita jangan lihat dulu pada terjemahan, kita lihat pada tanda ataupun pada teks Arab. Kan, sebab kita tengah nak kita lihat pada terjemahan bila kita ragu-ragu. Bila kita nak double confirm, kita lihat pada terjemahan. Mungkinlah Ustaz, sebab Ustaz yang ni kan semua yang tadi kita buat, semua yang wow tu kosong, tak ada tanda. Baik. Yang ni dia ada tanda tu, tanda sukun tu. Ya, betul. Tahulah itu perbezaannya lah. Itu sebab ada Quran dia terjemah lain, ada Quran dia terjemah ditangguhkan, dia tanpa letak orang yang ada Quran yang diterjemahkan ditangguhkan sahaja, dia tak letak orang. Sebab apa? Sebab wa akharun, dekat wa akharun tu dia dah letak orang yang ataupun golongan ataupun kaum. Golongan yang lain. So kalau dia letak contoh dan golongan yang lain, kalau dia letakkan lagi orang ditangguhkan. So kalau kita sambungkan bunyi dia dan golongan yang lain orang yang ditangguhkan. So dia jadi macam ayat yang tak berapa cantik. Kan? Tapi kalau disambungkan dan golongan yang lain ditangguhkan, keputusan mereka bergantung pada Allah. Sebab tu, dia bukan isim lah. Lepas tu dibuangkan orang yang ditangguhkan. Isim. Tapi murjauna ini adalah isim sebab waw nun itu merujuk kepada golongan ataupun orang yang murjauna. Ustaz, waw sukun tu tak apa Ustaz Tak apa, waw sukun tu tak apa. Waw sukun tu tak apa. Dia tidak memberi kesan. Sebab murjauna kalau diterjemahkan perkataan dia akan jadi wa akharuna dan golongan yang lain, murjauna orang yang ditangguhkan. Dia ada dua, wa akharuna murjauna. Wa akharuna murjauna. Dia memang kat belakang tu memang kena guna sama bentuk dengan yang dekat depan. Sebab apa? Sebab kalau depan tu dah guna bentuk ramai, dah guna cerita tentang ramai, yang belakang tu kena cerita tentang ramai juga. Dia tak boleh tukar menjadi lain. Apa tu wa akharuna murjauna. Baik, maka murjauna, kita lihat pada teks Arab dia adalah isim. Walaupun pada terjemahan tidak diletakkan begitu. Tapi terjemahan salah ke? Terjemahan tak salah. Terjemahan dibawakan ayat yang mudah untuk difahami. Terjemahan kefahaman. Terjemahan dibuat dalam bentuk ayat yang mudah untuk kita faham. Sebab kalau diletakkan nanti dia akan jadi susah. Kan, kalau contoh kalau diletakkan semua perkataan telah untuk fi'il madhi, kita akan jadi pening lah. Kan, telah banyak sangat telah. Sekejap lagi dan banyak sangat dan. Lepas tu tak semua dan diletakkan, dia mengikut pada kesesuaian ayat. Baik, 107. Wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan baina. Ini tadi kita sebut kan. Kita jumpa ya nun berberi atas akhir perkataan tapi dia tak cukup syarat kan. Dia tak cukup 5 perkataan. Bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu rasuluhu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kita jumpa kadzibun waw nun berbari atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. La ni kita boleh potong lah sebab kita dah tahu la tu bukan sebahagian dari perkataan. So huruf pertama dia adalah yang berdusta kadzibun. Maka kita terima. Maka kadzibun ini adalah isim fi'il ataupun harf
Ia adalah isim. Isim. Tanda dia waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya. Ya Ataupun tak. Ustaz boleh tanya Ustaz, Boleh silakan. apa ni untuk waw nun ni dia tak ada syarat 5 perkataan saya. Ada sama. Sama Syarat juga dia ya, sama. 5 perkataan juga. Syarat dia minimum 5 perkataan juga. Sama dengan ya nun lah. Sama dengan ya nun juga. Dia Okey. betul. Baik, 108 la taqum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna. Kita jumpa waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya ulama tekan toy. Di Ada awalnya ya. Ya. kalau Kata ada ya kita tak terima. terima. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Mutahhiri. Itu ni dalam ya nun lah tapi kita tak ambil dulu. Jadi kita pergi sekali lagi untuk tengok tanda yang lain. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. La yazala bunyanuhum alladhi banaw ribatan illa taqa'a wallahu alimun hakim. Inna Allah ashtara minal mu'minina. Baik, kita jumpa. Alamak, ya anu kita tak ambil dulu. Wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Baik, yuqatiluna waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya ada ya. bukan Ya. Tekan tu kat situ. Ada ya, kita tak terima. Ambil. So, tak payah bagi panjang, terus move on terus. Ayat tulu. Fisabilillahi fayaqtuluna. Waw berbaris atas di akhir perkataan. Baik. Fa, saya dah bagi tahu mengenai Dia punya perkataan ya mula ni. Baik, dalam Quran untuk memudahkan kita nak melihat pada perkataan, kalau kita jumpa wa, kita jumpa fa, dan banyak juga nanti ada kita jumpa la. Tapi dua ni yang paling banyak lah, dua ni paling top sekali. Wa dan juga fa. Kita jumpa wa dan juga fa, kita abaikan. Kan? Kalau nak lebih mudah, kita jumpa wa dan fa, kita potong dia siap-siap daripada perkataan tu. Supaya mudah kita nak detect perkataan yang selepas itu. Ni kalau dah kena potong tak jadilah. Yang tulu. Bila dah kena potong dia tak jadilah. So bila kita jumpa wa, kita jumpa fa, kan, benda pertama kita buat, kita dia potong masih dia. jadi. Dia masih jadi. Kita potong je dulu. Supaya dia tengok tidak. dulu the next apa tu? Huruf kan? Maka kita jumpa waw nun baris atas di akhir perkataan betul, tapi alamat ada ya. Yang tulu pula talu. Ustaz nak tanya tadi yang radu tu, raduna tu. Sa tu dia maksud apa? Dia juga sendi. Wasatu raduna tadi ayat tu. Ustaz kata dia itu tadi ada tambahan. Jadi maknanya sa tu memang saya akan terima tadi. So bila kita jumpa sa tadi, kita buat apa? Adalah macam sendi juga lah. Bila kita jumpa sa wa tadi, kita buat apa? Kita potong dia. Wow dengan fa kita abaikan. Baik. Satu raduna. Baik. Satu raduna ini, sekarang ni saya bagi tahulah, kita potong dia. Sebab apa? Sebab kita belum sampai lagi pada bahagian dia. So perkataan ni sa pun kena potong juga Ustaz. Ya? Sa pun potong juga. Sa tu kita kena potong sebab dia bukan sebahagian daripada macam kata tapi sendi. Tapi saya tak jelaskan tadi. Saya tak jelaskan tadi. Saya suruh abaikan sahaja. Sebab apa? Sebab kita belum sampai lagi pada perbincangan dia. Nanti jadi kita akan sampai. maknanya dia punya huruf dia, kalimah dia turadun sajalah. Betul. Kalimat dia turadun saja. Turaduna. Dia mula dengan ta. Saya suruh abaikan tadi, saya tak terangkan dulu sebab kita belum sampai lagi pada perbincangan dia. Nanti bila kita sampai, kita akan bincang dan kita akan
akan lihat. Ustaz, dia punya root word dia raddu je kan? Ta tu pun tambahan tu kan? Ya. Betul. Ta mana Ta tu pun yuraddu, tambahan juga. ta turaddu, yuraddu. So sa ni kita abaikan je dulu. Tapi tadi Haji Syaz tanya sa tu maksudnya apa? Sa tu maksudnya akan. Akan. Satu maksud dia akan. Tapi tadi saya tak cerita, kita hold dulu. Kita hold dulu sebab kita boleh sampai lagi pada perbincangan dia. InsyaAllah kita akan sampai. Karib insyaAllah. Arab kata karib. Dekat je nanti kita akan sampai. Dalam masa terdekat. Baik, maka ni fa tadi kita dah potong. Waw nun kita tak terima sebab ada yang. Ada yang. Baik, wa yuqtaluna. Ada lagi waw nun di atas. Di akhir perkataan. Tapi bila tengok depan dia ada huruf. Ya. Ada huruf ya, kita tak terima dulu. Kita teruskan. Wa'dan alaihi haqqan fi Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih dzalika huwal fawzul 'azim. Baik. Terusnya ayat yang ke 112. At-tabi'un. Baik, ayat 112. At-taibuna. Bi'u. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Alamak Ustaz, ni awal ta ni Ustaz macam mana ni? At-taibuna. So kalau kita tak pasti kita hold dulu. Tidak ada masalah. Ini yang boleh ni al-abidun. Al-abiduna. Abidun. Abiduna. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Maka al-abidun ini adalah isim. Baik. Al-hamiduna. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Maka kita terima perkataan ini. Maka al-hamidun ini adalah isim fi'il ataupun harf. Isim. Dia adalah as-sa'ihuna. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Cantik, kita terima. Maka as-sa'ihuna ini adalah isim. Ar-raki'una. Lagi sekali. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Maka kita terima. Maka ar-raki'una ini adalah isim fi'il ataupun harf. Isim. Dia adalah isim. Dia adalah kata nama. As-sajiduna. Isim. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Awal perkataan tak ada ta dengan yang. Anda semua komplit. Maka as-sajiduna ini adalah isim. Al-amiruna. Al-amiruna. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awal perkataan bukan ya atau ta. Okey, ini adalah isim. Al-amiruna ini adalah isim. Bil ma'rufi wan nahuna. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Cuma tanda ada. Maka an-nahuna ini adalah isim. Anil munkari wal hafizuna. Lagi waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Tanda semua cukup. Al-hafizuna ini adalah isim. Wa basyiril mu'minina. Nasib baik saya dah ambil, saya siap urut ni. Ayat ni. So nanti bila buat homework. Dah lah. Ayat ni. Dah ambil dah. Saya dah ambil dah semua. Saya dah cop. Dah buat homework dah tak ada dah. Kalau buat homework lagi dah. Dah habis dah. Homework kena pergi cari perkataan lain. Tak boleh ambil ayat. Ayat ni saya dah ambil. Pandai Ustaz. Dari surah Al-Ahzab banyak lagi. Baik. Perkataan kalau kita lihat. Okay, baik. Saya nak padamkan pada perkataan yang pertama ini, iaitu at-taibuna. Baik, at-taibuna, baik,
Tadi kita katakan, oh kita abaikan sebab depan dia ada tak. Tak. Baik, tapi dalam at-taibuna ini ada tak lagi tanda-tanda isim yang lain? Alif lam. Alif lam. Ada. Didahului Lam. alif lam. Maka at-taibuna ini juga adalah Isim. isim. Yang diawali dengan huruf alif lam. Alif lam. Al-hamiduna juga ada alif lam. Semua al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-rakiuna. Ini tadi samalah dengan ayat yang kita baca tadi, yang wa akharuna murjauna. Bentuk dia sama. Kalau depan tu dah mula dengan ramai, belakang tu semua pun mesti ramai. Sebab itu at-taibun bentuk ramai, waw nun. Al-abidun bentuk ramai. Al-hamidun bentuk dia ramai. Sebab kalau dah mula dengan ramai, belakang tu pun mesti dia akan beramai-ramai sampai ke belakang, dia akan beramai-ramai. Baik. Ustaz, alif lam tu ada makna tu Ustaz? Alif lam? Alif lam ada makna. Ada. Tanda isim. Ni dah tahu tanda ada makna tak? Ada meaning? Ada. Khas. Ada. Book. Alif lam. Alif lam the Mudahnya book begitu. lah. Kaedah dia. Mudahnya kalau tak ada alif lam, a book. Kan, buku mana-mana je. Tapi kalau ada alif lam, dia dah jadi the book. Spesifik buku tu. So yang orang-orang tu is not orang-orang tu Orang yang macam orang kan semua orang-orang start dengan orang-orang kan. Balazi tu ya. Jadi dekat mana makna Arab dia? Bahasa Arab dia. Kat mana bahasa Arabnya maksudnya? Orang-orang. Orang-orang tu kat mana? Ramai tu. Waw nun dah ramai. Dalam maksudnya dari segi terjemahan makna. Ya. Dari segi Pasal dia jamak Ustaz kan? Orang-orang tu duduk pada waw nun. Oh. Waw nun tu menunjukkan orang-orang. Ramai. Ya nun dan juga waw nun dia Jamak. menunjukkan orang-orang Oh. ramai. Ya nun dan juga waw nun menunjukkan orang-orang ramai, menunjukkan ramai. Dia terletak pada waw nun tu. Yang muzakkar. Baik. Ini tanda yang paling banyak lah. Ini yang paling mudah untuk kita nak lihat pada ayat yang ke-112 ini. Juga ada ayat 113, tak ada. Ayat 113 ada ya nun. Baik. Maka ayat 100 kita lihat pada ayat 100 tadi hinggalah ke ayat 113 kan. Kita jumpa ada untuk waw nun yang banyaknya dan juga ada untuk ya nun. Ya nun banyak kan. Baik, kalau kita lihat pada ayat yang ke-100 ni, kita cuba kejap. Kita nak bawa keluar daripada sini kan. Selain daripada waw nun ni kita ambil tadi, ada tak perkataan isim yang lain? Dalam baik saya gariskan mana yang adalah isim. Ini adalah isim. Waw nun. Al-mujahirin. Baik, al-muhajirina. Al-muhajirina. Ini adalah Wal isim. ansor. Wal ansor tanda dia apa? Alif Lam. Alif lam. Baik. Alif lam. bawah tanda Allazina. roh baris bawah. Kita dah ambil isim. Roh baris bawah tak kira. Baris bawah tu ada. Baris Baris bawah kita terlupa pula kan. Baris bawah tu ada. Baik. Ittaba'uhum. Kita boleh potong dia. Kita ambil mana bahagian yang kita tahu. Hum kita tahu dia adalah isim. Domer. Ittaba'u kita tak tahu, kita tinggalkan dia dulu. Biihsanin. Berihsan. Tanwin. Baik, B dan juga tanwin. Radiyah tak tahu. Allah. Allah. Makna ikut makna Anhum. an dan hum. Rujar dengan An dengan hum. Hum kita tahu di isim. An apa? Huruf jar. Waradu kita tak tahu. Anhu kita tahu. An huruf jar. Hu kita tahu. An Didahului huruf jar. wa ada tak tahu lagi. Lahum Arab jar dan Ini hum adalah isim. La ni adalah huruf jar. domir. Domir. Baik, Domir. jannatin Tanwin. tanwin. ajri
Beri bawah. Kalau baris bawah kita boleh terima tak? Baris bawah dia ada ya. Sebab ada ya, so tak boleh terima. Baik, cantik, kita hold dulu. Tahtaha. Kita potong tentang situ. Kita boleh ambil. Dia adalah isim. Tahta kita tak tahu, kita biarkan dulu. Al-anharu. Alif lam. Alif lam. Khalidina. Lidin. Nun pada atas di akhir perkataan. Baik. Cukup 5. Fi. Harap jar. Huruf jar. Abadan, tanwin. Isim. Abadan. Tanwin. Ada tanwin. Baik. Zalika kita tak zalika kita hold dulu. Al-fawzu isim syarah. alif lam. Baik. Al-azimu Al-azim. alif lam. Alif lam. Baik. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-100 ini sahaja, banyak conteng ke banyak yang tak conteng? Banyak conteng. Semuanya isim. Boleh kata Banyak lebih conteng. 90% conteng. Yang belum conteng kita bubuhkan lain. Ada 2-3 je. Habis ya. Tapi tak tahu mana Ustaz. Yang belum conteng radhiya, waradu, a'adda, ajri, tahta, zalika. Zalika Ustaz. Sabar. Isim tu. Isim kan? Baik, katakan kita ambil tak tahu dululah. So yang tak tahu berapa? 1, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7 sahaja yang kita tak tahu daripada entah berapa banyak perkataan. 8. Anhar. Anhar ada tadi al. Ada alif lam. Dia Sorry. kita bukan Alif lam. Alif lam. Maka tak banyak dah yang kita tak tahu. Sikit saja lagi yang kita tak tahu. Kan? So isim adalah satu perkara yang kita kena beri perhatian. Sebab dalam Quran 70% daripada perkataannya itu terdiri daripada isim. Kemudian 20 hingga 25% itu dalam bentuk fi'il, bakinya adalah dalam bentuk harf. Maka isim memegang majoriti penggunaannya dalam Al-Quran. Maka kita nak beri perhatian kepada isim. Nanti kita nak beri perhatian juga kepada fi'il dan juga harf. Kerana semua ini akan membantu kita nak menambah kefahaman dalam tadabbur. Kita tak tahu lagi makna kan, macam mana ni kan. Kalau tengok perkataan ni semua yang kita tahu mungkin muhajirin, ansar. Kita tahu. Jannatin, walazina. Itu confirm tahu. Tahu, azim tahu. Banyaklah sebenarnya tahu. Waradu. Reda. Radiyah boleh agak dah. So kita tahu banyak juga sebenarnya kan. Tapi apa lama tahulah sikit-sikit. Apa point dia? Poinnya ialah awal. kalau kita tak mulakan untuk nak belajar bahasa Arab, kita tak rasa pun yang sebenarnya kita tak tahu makna. Kan? So, bila kita dah belajar Ustaz begitu, aku sebenarnya banyak makna yang aku tak tahu. Kan? Kalau kita baca je, kita tak akan minda kita tak akan terfikir tentang betapa minda kita mungkin tak sedar. Tak berkembang. Aku tak faham sebenarnya apa yang aku baca. Tapi bila kita belajar, barulah kita tahu. Tak bercantum. Bukan tak berkembang, tak bercantum. IDSA tak bercantum. Rupanya banyak rupanya makna yang belum kita tahu. Mustahil tak untuk kita ketahui makna-makna ni semua? Penting. Tapi bukan itu sahaja yang kita nak. Yang kita nak ialah kita nak tahu apa yang ada dalam ayat ini yang kita nak tahu ekstra lagi. Kan, daripada terjemahan, alhamdulillah kita dah boleh tahu apakah terjemahan umum ayat ini. Sekarang kita nak pergi lebih dalam sikit lagi. Kan, untuk kita nak tahu apa kesan bila digunakan perkataan dalam bentuk isim ini kan. Mungkinlah tak adalah setiap perkataan itu
kita akan bincangkan ataupun dia akan memberi kesan secara terus kan. Tetapi ada dalam satu ayat itu pasti ada isim yang kalau kita lihat, oh ini adalah isim, maka terjemahannya begini, maka bentuknya jadi begini, maka maksudnya akan jadi begini. Maka bentuk perkataan itu memainkan peranan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah Wazan letakkan dia, dalam bentuk tu wazan ni Ustaz. ya, bentuk tu wazan dia. Kan? Kenapa Allah letakkan isim? Allah tak guna dalam bentuk fi'il. Kan? Kenapa Allah guna fi'il? Kenapa Allah tak gunakan isim? Semua itu ada sebabnya. Walaupun kita belum lagi boleh dapat tahu setiap perkataan ni hikmahnya kenapa Allah gunakan dalam bentuk yang begitu. Kan? Kerana Quran ni memang sangat luaslah kajiannya. Mungkin kita belum boleh nak tahu lagi setiap perkataan tu kenapa Allah gunakan yang begitu. Tapi kalau kita dapat tahu hanya beberapa perkataan dalam satu ayat kenapa digunakan begitu dan apa kesannya, maka itu sudah satu perkara yang lebih baik daripada kita hanya membaca kosong tanpa kita fikir pun, aku ni tak pernah tahu pun maksudnya apa kan. Tak pernah nak cuba untuk belajar kan. Sedangkan bahasa lain banyak aku boleh kuasai. Paling tidak bahasa Inggeris aku boleh kuasai, sama je kan. Bahasa asing juga pada asalnya. So, bahasa Arab juga bukanlah satu perkara yang asing lagi lah, tak asing. Kita biasa dengar. So dah berapa kali kita punya sesi, alhamdulillah kita dah boleh kenal. Dah boleh mengklasifikasikan isim, dah boleh keluarkan, dah boleh asingkan isim daripada fi'il dan juga harf. Maka ini satu orang kata apa? Pencapaian yang sangat membanggakan dan memberangsangkan. Maka nanti boleh bila kita membaca, kita boleh tahu makna sikit-sikit. Kita masukkan dekat dalam kita punya jadual bacaan itu kan. Minit-minit yang terakhir tu 10 ke 15 minit kita spend untuk apa? Untuk kita nak melihat pada makna pula. Nak melihat bukan pada mana, nak melihat pada isim. Kalau kita dah belajar isim, so contenglah sikit Quran tu, guna pensel ke kan. Contengkan sikit, jangan conteng guna marker pen. Kan dah sekali khatam, next nak baca dah tak nampak, dah hilang lah dia punya. Huruf dia, titik dia, baris semua hilang. Kan? Dah tukar Quran, Ustaz, tukar Quran. Tukar Quran, masya-Allah. So, kalau khatam sebulan sekali, 2 bulan sekali tu Quran penuh. Dia rumah dia boleh jadi nasyur Quran lah. Betul lah Ustaz, bila petik tajwid kita tulis, bila nak baca dia tak tahu nak baca di mana, dah banyak sangat tulis. So dah habis dah Ustaz. Mungkin nanti kena cadangkan dekat Nasyurul Quran, buat satu Nasyurul Quran kan ni. Yang ada page kosong kan. Buat satu page kosong sebelah tu. Kan. Boleh untuk tulis-tulis betul kan. Menarik juga kan. Untuk orang yang dia nak belajar Quran kan, satu page tu ayat, sebelah tu bagi page kosong. Orang boleh conteng ke kan. Lukis. Baik, alhamdulillah itu apa yang telah kita pelajari sampai hari ini. Inilah dia isim yang saya nak kongsikan pada tahap yang permulaan ini. Maka insya-Allah sesi yang akan datang pada minggu depan, insya-Allah kita akan melihat kan, kita dah berapa kali dah kita jumpa ni dan kita dah berpenat lelah belajar tentang isim ni. Kita dah berpening-pening belajar tentang isim. Jadi kita nak tahulah sebab apa kita berpenat lelah, bersusah payah nak belajar isim ni kan. Saya yakin semuanya sebab apa? Sebab kita nak faham apa yang kita baca daripada Al-Quran. Maka insya-Allah pada minggu depan kita akan melihat beberapa 2 ataupun 3 kesan isim. Kesan isim pada tadabbur. Kesan isim pada tadabbur. Mungkin tidak semua yang kita dapat nak lihat kerana apa? Kerana kekangan kekangan bahasa. Mungkin ada perbincangan yang nanti bila kita nak cerita tentang isim, dia berkait dengan kaedah bahasa Arab yang lebih tinggi kan. So kalau kita kongsikan, boleh setakat nak kongsikan, tapi nanti dia akan jadi macam tak berapa nak faham. Dia akan jadi macam lagi tambah pening sebab dia kena kaitkan dengan kaedah lain dan sebagainya. Maka insya-Allah untuk permulaan kita akan ambil mungkin 2-3 apakah kesan isim
bila kita kenal dah kenal isim ini, apa kesan dia dalam tadabbur, apa kesan dia dalam pemahaman kita ketika mana membaca Al-Quran, insya-Allah. Baik, ada soalan? Perlu tak kita tahu semua makna isim tu Ustaz? Maksudnya dalam Al-Quran tu? Sebab lepas ni kan kita nak belajar yang tu, apa kesan dia tu. Tak perlu. Kita bergantung dulu untuk permulaan ini dengan Al-Quran terjemahan. Kita guna Quran terjemahan. Cuma kita nak lihat bentuk dia. Kita nak tahu di isim. So bila isim, apa yang dimaksudkan dengan isim. So kita lihat pada terjemahan dan kita gabungkan dengan kaedah bahasa Arab. So apa kesan dia. So kita akan banyak bergantung untuk permulaan ini, kita bergantung dengan Al-Quran terjemahan. Tidak ada masalah. Kita akan guna Al-Quran terjemahan. Tak payahlah hafal makna Ustaz ni. Tak perlu hafal makna. Yang saya mengharapkan kan adalah kita boleh menghafal terjemahan perkata Al-Fatihah sahaja. Al-Fatihah sahaja. Itu yang saya harapkan daripada kelas tadabbur surah Al-Fatihah. Saya cuba nak buat, tak sempat-sempat, tak boleh-boleh nak buat kan. Membawa ke surah Mujadalah, membawa ke kelas bahasa Al-Quran kita, saya masih lagi belum boleh nak memberi Al-Fatihah itu terjemahan perkata. Terjemahan perkata. Paling Tak tidak apalah, kita ambil satu slot Ustaz untuk buat Fatihah ni. itu penting. Boleh kalau kita ambil mungkin satu ayat kan, kita tak hafal sekali semua, ataupun mungkin 2 ayat, 3 ayat sebab kita dah biasa pun dengan mana Al-Fatihah ni Tapi kan. nanti kan jadi 18 siri balik Ustaz. 18 siri. Nanti 19 siri. Kita nak hafal sebab ialah Al-Fatihah kita pakai hari-hari kan. Al-Fatihah Kan kita tadabbur hari tu kan 18 siri. Ya, 19 hari tu. 19 rasa, 18 ke 19. Pendek je tu 7 ayat. Oh ya, surah Al-Fatihah. Ya betul lah. Al-Fatihah panjang lah perbincangan dia sikit kan. Perbincangan dia panjang sikit. Sebab Al-Fatihah kita pakai hari-hari. So bagus kalau kita boleh ingat terjemahan perkata dia. Nanti kita tambah, kita dah tahu pula di isim mana fi'il, mana harf. Nanti dia akan menambah lagi kita punya pemahaman terhadap surah Al-Fatihah. Baik. Ustaz, Ya saya. Ustaz, kalau isim isyarah tu Ustaz fikir kita tak touch benda tu pasal dia memang kita boleh kena pasti hadihi, hadha, ulaika, macam apa tu zalika, macam tadi Haji apa cakap tadi tu kan, zalika isyarah tu. Ya. Apa pendapat isim Ustaz? isyarah. Baik, saya untuk permulaan ini saya belum. Saya isim isyarah pun tak tahu apa dia. Bukan Syarat. bukan kerana saya anggap dia kita boleh tahu sendiri tak. Saya memang hold dulu isim isyarah, kata tunjuk, kata sambung itu saya holdkan dulu. Saya hold dulu. Saya ambil pada permulaan ini asas dulu. Kan asal dulu saya tak nak bagi masukkan kenal dulu isim tu apa. Banyak-banyak sangat. So secara asas dia adalah kita nak kenal isim, fi'il dan harf. Kita nak kenal makanan dulu. Kan kita pergi satu negara, kita nak kenal makanan dulu. Kan lepas tu baru kita kenal menu-menu dia yang lain, bahan-bahan dia yang lain, baru kita kenal selepas tu sikit-sikit. Untuk permulaan ni kita nak kenal yang besar dulu, kan, isim dulu. Lepas tu baru kita akan masuk pembahagian dalam tu yang seterusnya. Insya-Allah. Sebab isim ni dia luas. Dia luas kan. Besar buat isim ni ya. Isim ni besar kan. So kalau kita masuk pada permulaan memang boleh kejang otot urat kepala tu akan boleh kejang. Tapi mata tak boleh berkedip nanti. Dia dua, sama ada mata tak boleh berkedip ataupun mata tu terpejam dah tak boleh buka dah. Mati ya. Dua je. Selalunya dia akan mata tu jadi terpejam, dia tak boleh buka dah lah. Itu dah jam dah tu. Itu dah jam. Tapi kan Ustaz, kebanyakan belajar bahasa Arab Al-Quran dia bagi penekanan pada PL. Dia yang macam PL apa tu? Madi, Amar, Nahi apa semua. Itu yang dia tekankan banyak kan.
In the end kita tak boleh apply pun. Itu yang mula jadi pening-pening tu. Bila PL tu pening-pening ah. Kita akan ambil juga nanti. Kita akan ambil. Ada Zalilah mesti pandai. Mana Zalilah senyap ni? Lepas kita kenal isim, kita akan ambil pada PL. Kita akan lalu juga. Kita ambil isim lepas ni, kita akan lalu pada PL. Kita akan lalu juga pada harf. Cuma saya cuba nak memberikan untuk permulaan ini apa yang paling asas yang boleh. Sebab tu domir pun saya tak ambil semua 14. Saya ambil hanya 8 sahaja dulu. Ambil 8 je dulu. Takut pening pening. Paling sikit lah yang boleh tu. Kan ambil yang 8. Tak ambil semua. Yang lebih praktikal lah. Tapi kan Ustaz, nak beritahu lah sikit kan yang saya pun galakkan siapa yang nak join kelas hafazan yang Ustaz Amirul Ihsan ni. Dia bacakan ayat tu, lepas tu dia akan bagi prakata makna dia. Jadi bila kadang dia sebut prakata dia kita dah tahu dah apa ayat dia. Vocab dia. Dia terjemah sekali. Tapi dia tak terdabur secara mendalam lah because dia bukan kelas terdabur kata dia. Tapi dia akan kita akan nampak lah kata kunci dia. Kadang tu dia sebut aja. Dia kata bidadari yang terpelihara di dalam mahligai. Orang tu kan baca lah ayat tu. Carilah perkataan mahligai apa kan. Macam tu lah example dia Ustaz. Memang makna itu membantu kita dalam nak menghafal. Makna itu membantu kan. Jadi kita dah boleh faham ayat tu dah. Sebab tanpa kita melihat terjemahan kan dia dah buat macam tu kan. Jadi dia kill two birds with one stone lah. Dia kerja dia. Bukan hafaz semata-mata aja. Ya betul. Bagus tu. Tapi lelaki tak ada ya. Dia tak buat untuk perempuan saja. Perempuan saja. Perempuan je. Mungkin you all lelaki gather together ramai-ramai minta ada set one class for you all. Boleh ke? Soalnya perempuan yang kuat semangat sikit pada lelaki. Lelaki kadang terkubur. Dia membantu. Contoh kita tak dalam surah Al-Lan kan, ada fasanuyassiruhu lil yusra, ada fasanuyassiruhu lil usra. Dua lebih kurang sama. Beza yusra dan usra. Beza dia pada ya dan juga ain. So bila kita tahu pada mana kita baca amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ke usra, dah tak tahu mana satu. Betul macam. Bila kita tahu makna secara ringkas, kita tahu ni tengah cerita pasal orang baik ni. Tengah cerita pasal orang yang memberi, orang yang dia bertakwa, orang yang dia buat baik, orang baik. Orang yang benar, orang yang bersedekah ni, maksud dia Allah akan mudahkan dia untuk membuat perkara yang baik. Macam tu. So itu terjemahan walaupun bukan secara detail yang kita ingat, tapi secara umum dia akan membantu kita kan. Kita ingat ada pun orang yang bakhil. Bakhil ni mestilah Allah akan susahkan dia. Lebih kurang tapi dia membantu insya-Allah. Ada lagi soalan sekitar isim jika ada yang kurang jelas? So Ustaz, maknanya yang tanda-tanda ni ke Ustaz, kita kena familiar lah ya. Kita kena familiar. Kena hafal lah. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita dah tak ada hafal ulang-ulang tu dah ingat dah rasanya. Bila kita dah sekali hafal tu, kita terus lalu buat latihan. Maka kita akan ingat dengan sendirinya nanti insya-Allah. Dengan kita banyak buat latihan. Tak banyak pun, kita kena ingat apa? Kita kena ingat 8 huruf jar. Tu yang banyaklah. Huruf sumpah tak payah ingat lah sebab 3 je, batu senang je. Yang susah sikit adalah 8 huruf jar tu. Yang susah kita nak ingat. Lepas tu 8 dhamir ataupun kata ganti diri yang duduk depan dan 8 dhamir yang duduk kat belakang. Itu yang mencabar sikit. Mencabar sikit. Sikit je lah, tak banyak. Mencabar sikit. Dhamir tu 8. Sorry, Ustaz. Ya saya. Nak tanya. Okey, hari ni kita belajar waw nun tanpa ya dan ta di sebelumnya. Rasa saya ya nun dia pun tak boleh ada ta di sebelumnya. Betul tak Ustaz? Ya betul. Betul, pasal dia anti kan? Dia ada anti, dhamir anti tu. Betul Ustaz? Betul. Kalau dalam bahasa Arab ya betul. Okey.
Betul. Kalau anti, taf'alina ya nun di belakang, ta dan juga ya di depan, betul. Cuma kenapa saya tak sebutkan ya nun tu depan dia bukan ta ataupun ya, sebab dalam penggunaan Al-Quran, ya nun tu perkataan anti yang cakap direct dengan dia dalam bentuk mudhari' itu tidak digunakan dalam Al-Quran. So kita akan bertemu dengan ya nun yang depan dia bukan ya ataupun bukan ta. bukan ya ataupun ta. Sebab saya fokuskan pada apa yang ada dalam Al-Quran sahaja. Betul Ustaz, betul. Pada apa yang dalam Al-Quran sahaja. Tapi Ijaz kata betul, kalau dalam sembang bahasa Arab untuk kita nak sembang dengan perempuan, anti, dia punya kata ganti diri dia adalah ta depan, ya di belakang. So kalau apa engkau buat, kita akan kata maza ta'malina. Tu. Tapi dia dalam penggunaan Al-Quran tak ada. Al-Quran dia tak ada dalam bentuk yang begitu. Dia dalam bentuk yang lain. Jadi sebab itu ya nun saya tak sebutkan di awal ni bukan ya ataupun ta. Tapi kalau kita ingat benda tu sekali, cantiklah untuk kita lebih berhati-hatilah. Kod saya tak perasan dan kita terjumpalah. Baik, saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Saya harap insya-Allah minggu hadapan kita dah mempertajam kita punya tanda-tanda isim tu. Sebab kita nak masuk kepada beberapa kesan isim pada tadabbur insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqna fihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk homework